Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dari Raub pergi ke Pontian, terus pula ke Kuala Perlis. Harap semua berikan perhatian, mohon saya mulakan majlis. Hadirin yang dihormati sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang cantik hari ini, izinkan saya mengupas terlebih dahulu tajuk forum kita pada hari ini. Jadi, hiburan adalah perkataan yang tidak asing lagi dengan masyarakat kita. Sering kali kita dengar perbualan dari mana-mana pihak di mana ada yang mengatakan hiburan itu positif dan ada pula yang kata negatif. Maka kita akan membincangkan isu ini dengan lebih terperinci lagi pada hari ini. Berada di sebelah kanan saya merupakan ahli panel pertama kita pada hari ini, iaitu saudari Nur Naziha binti Muhammad Farid. Apa khabar saudari? Terima kasih saudara pengerusi. Alhamdulillah saya sihat-sihat sahaja. Seterusnya merupakan ahli panel kedua kita pada hari ini juga, iaitu saudari Nurul Akilah binti Abdullah. Apa khabar saudari? Selamat datang. Khabar baik saudara pengerusi. Saya baik-baik sahaja. Seterusnya merupakan ahli panel ketiga kita, iaitu saudari Sharifah Nufana. Apa khabar saudari? Selamat datang. Terima kasih saudara pengerusi. Alhamdulillah saya baik-baik saja. Bagaimana pula saudara pengerusi? Alhamdulillah saya baik-baik saja. Usai salam perkenalan dengan semua ahli panel, kembali kita kepada topik forum kita, iaitu hiburan, indah atau sebaliknya. Sidang hadirin yang dihormati, sebelum kita melangkah dengan lebih jauh lagi, eloklah kiranya kita menelusuri apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan hiburan. Bagi menjawab persoalan ini, saya menyerahkan kepada saudari Naziha untuk memberi pendapat mengenai maksud dan konsep hiburan. Terima kasih saudara pengerusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada saudara pengerusi, rakan-rakan panel dan hadirin sekalian. Pada pendapat saya, berhibur merupakan fitrah semula jadi manusia. Maka Islam membenarkan kita untuk berhibur. Namun, Islam telah meletakkan garis panduan agar hiburan tersebut bermanfaat dan tidak mendatangkan dosa. Matlamat utama manusia dicipta adalah untuk beribadah kepadanya. Allah berfirman, dan ingatlah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka beribadah kepadaku. Maka menjadi tanggungjawab kita supaya setiap aktiviti yang dilakukan berada di dalam ruang lingkup beribadah kepadanya. Konsep berhibur bertujuan untuk kesejahteraan, menenangkan fikiran dan merehatkan tubuh badan. Ini dapat dilihat dalam sebuah hadis Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Amr bin Al-Ad yang bermaksud, wahai Abdullah bin Amr, sesungguhnya ke atas kamu hak untuk Allah Subhanahu wa taala dan ke atas kamu hak untuk tubuh kamu dan ke atas kamu hak untuk keluarga kamu. Maka berilah kepada yang memiliki hak tersebut. Hiburan juga adalah gabungan keindahan seni, kehalusan bahasa dan keunikan budaya manusia yang mampu mententeramkan jiwa dan melahirkan kegembiraan. Sebagai agama yang menepati keperluan fitrah, Islam tidak menghalang umatnya untuk berhibur, namun hiburan di sisi Islam perlu disuluh dan dipandu mengikut nilai-nilai murni yang dibawa oleh Islam. Sekian sahaja saudara pengerusi. Terima kasih kepada saudari Naziha atas pendapat beliau tentang maksud dan konsep hiburan. Seterusnya, tanpa berlengah lagi, bolehkah saya bertanya kepada saudari Akilah tentang apakah perbezaan antara hiburan pada zaman dahulu dan zaman kini? Silakan saudari. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih saudara pengerusi. Hadirin sekalian, seperti yang hadirin semua sedia maklum, hiburan telah pun wujud sejak zaman dahulu lagi. Pada zaman dahulu, hiburan disampaikan dengan cara bersyair, berpidatur dan melalui lagu. Selain itu, hiburan pada zaman dahulu juga banyak berkisah tentang peperangan dan tragedi yang menimpa manusia pada zaman dahulu sehingga dijadikan nasihat dalam sebuah syair. Daripada situ jugalah masyarakat dapat mengambil iktibar dan pengajaran di samping berhibur dengan cara mereka yang tersendiri. Jadi dapat kita lihat dan dapat kita bandingkan hiburan zaman dahulu dan masa kini yang merujuk kepada jenis hiburan seperti lakonan, muzik dan acara sukan. Hiburan juga boleh menjadi platform bagi seseorang untuk menunjukkan bakat mereka dalam satu bidang.
Akan tetapi, kecanggihan teknologi masa kini banyak memberi kemudaratan kepada generasi masa kini, terutamanya remaja yang senang untuk dipengaruhi sehingga ada yang menjadikan bahan pornografi sebagai hiburan. Bahkan, mereka juga meluangkan masa yang terlalu banyak dengan gadget mereka untuk bermain alat permainan dan sebagainya, sekaligus menunjukkan cara berhibur masa kini lebih banyak kesan buruknya berbanding daripada faedahnya. Sekian sahaja saudara pengerusi. Terima kasih Saudari Akilah di atas penerangan tersebut. Sama-sama saudara pengerusi. Baiklah, kita teruskan dengan Saudari Fana. Apakah yang saudari boleh kongsikan dengan kita semua tentang jenis-jenis hiburan? Silakan Saudari Fana. Terima kasih saudara pengerusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Konsep hiburan boleh dikategorikan kepada dua bahagian, iaitu yang berunsurkan positif dan juga berunsurkan negatif. Hiburan yang berunsurkan positif adalah hiburan yang mengikuti hukum agama dan syariah Islam seperti konsep hiburan yang menampilkan pengacara dan pelakon-pelakon yang menutup aurat. Sebagai contoh, isu semasa yang telah hangat diperkatakan di seluruh media sosial mengenai seorang pelakon remaja, Mia Sarah yang berumur 16 tahun telah mengeluarkan kenyataan di mana beliau mempertahankan pendiriannya untuk terus menutup aurat walaupun ada segelintir penerbit drama yang menawarkan lakonan kepadanya dengan syarat beliau membuka auratnya ketika menjalankan penggambaran. Penerbit tersebut juga memberi alasan bahawa dengan cara membuka auratnya atau hijabnya dalam drama tersebut dapat meningkatkan lagi drama tersebut. Hal ini membuktikan bahawa hiburan boleh dilaksanakan secara positif dengan cara menutup aurat dan menjaga maruah agama Islam. Bagi mengulas tentang hiburan yang berunsurkan negatif pula adalah hiburan yang melalaikan seseorang sehingga mengabaikan kewajipan dalam agama Islam. Sebagai contoh yang terdekat dapat kita lihat segelintir pelajar kolej matrikulasi yang menghabiskan berjam-jam masa untuk bermain game dan menonton video TikTok sampai kadang itu terlupa untuk menunaikan solat. Tidak begitu saudara Ikmal? Terima kasih Saudari Fana atas ulasan saudari yang terperinci mengenai jenis-jenis hiburan sebentar tadi. Seterusnya, Saudari Akilah, apakah pendapat ataupun info yang saudari boleh kongsikan kepada kami mengenai faktor utama yang menyebabkan seseorang itu berhibur secara berlebihan? Silakan Saudari Akilah. Terima kasih saudara pengerusi. Faktor utama yang menjadikan seseorang itu berhibur secara berlebihan adalah disebabkan kurangnya perhatian daripada ibu bapa. Setengah ibu bapa lebih mementingkan kerjaya mereka dan mencari pendapatan melebihi daripada tanggungjawab mereka kepada anak-anak mereka. Oleh itu, anak-anak yang kurang mendapat perhatian mula mencari hiburan buat diri mereka sendiri untuk menghilangkan rasa bosan dan kesunyian hidup di dalam rumah mereka tanpa kasih sayang ibu bapa. Sehubungan dengan itu, remaja masa kini juga lebih banyak meluangkan masa mereka bersama rakan-rakan dan mencari hiburan yang tidak sihat kerana kita sedia maklum, remaja lebih terdedah kepada aktiviti yang tidak berfaedah dengan adanya teknologi yang canggih pada masa kini. Tambahan pula, pada usia remaja, mereka mempunyai sifat ingin tahu yang sangat tinggi. Sekian saja saudara pengerusi. Terima kasih Saudari Akilah atas penerangan yang jelas tersebut. Seterusnya, kita buka soalan kepada penonton yang ingin bertanya kepada ahli panel kita. Hello, Assalamualaikum. Saya Siti Zubaida daripada Ibu Sarawak. Boleh saya bertanya? Selain daripada kurangnya perhatian daripada ibu bapa, apakah faktor lain yang menyebabkan remaja masa kini terjebak dalam hiburan yang melampau? Mohon penjelasan. Terima kasih. Baiklah Saudari Naziha, mengenai soalan yang ditanya oleh penonton sebentar tadi tentang faktor lain yang menyebabkan timbulnya hiburan yang melampau di kalangan remaja, bolehkah saudari mengupas dengan lebih lanjut tentang persoalan ini? Terima kasih saudara pengerusi. Baiklah, faktor lain yang menyebabkan remaja terjebak dalam hiburan yang melampau adalah berpunca daripada kurangnya didikan agama dan moral. Hal ini menyebabkan merosotnya iman di dalam diri seseorang itu. Pada zaman era globalisasi ini,
Remaja tidak lagi takut kepada dosa yang dilakukan, malah bertindak melakukan sesuatu tanpa memikirkan tentang balasan Tuhan terhadap apa yang mereka lakukan. Kebiasaannya, apabila seseorang remaja telah leka dengan hiburan, mereka akan lupa melakukan perkara-perkara wajib seperti solat 5 waktu. Mana tidaknya, jika mereka pulang lewat pada waktu malam dan mereka akan pulang lewat pada keesokan paginya. Remaja zaman kini berpendapat bahawa kehidupan pada masa kini perlu diisi dengan hiburan dan keseronokan semata-mata. Dalam surah Al-Baqarah ayat 216, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Oleh yang demikian, didikan agama adalah sangat penting untuk mencegah hiburan yang melampau dalam kalangan remaja pada masa kini. Sekian pengerusi. Terima kasih Saudari Nadiha atas penjelasan yang sangat terperinci dan jelas. Bagi menghangatkan lagi perbincangan kita pada hari ini, saya ingin bertanya kepada ahli panel ketiga kita, bolehkah saudari berkongsi mengenai apakah kesan dan impak apabila remaja terlampau taksub dengan hiburan? Menurut pandangan saya sendiri, kesan apabila remaja terlampau taksub dengan hiburan adalah lahirnya golongan hedonisme, iaitu masyarakat yang mementingkan keseronokan dan kesenangan semata-mata. Rentetan itu, tugas utama golongan ini adalah menekan kadar pengalaman yang menyeronokkan dan mengurangkan kadar ketidakselesaan, seperti kesakitan, kesedihan dan kekecewaan. Hal ini telah mewujudkan gejala yang melupakan agama, budaya, asal-usul dan etika murni. Oleh itu, individu yang asyik berseronok sehingga malas melakukan perkara yang telah diwajibkan ke atas mereka akan melakukan perkara yang ditegah oleh agama Islam. Seterusnya, remaja juga hilang matlamat hidup kerana terlampau leka dengan perkara yang sia-sia. Sekian pengerusi. Saudara pengerusi, izinkan saya menyuarakan buah fikiran tambahan daripada saya. Silakan Saudari Akila. Terima kasih saudara pengerusi. Selain itu, kesan daripada hiburan yang berlebihan ini akan menjadikan seseorang itu terdedah dengan perkara yang negatif sehingga mampu menyebabkan peningkatan kadar jenayah di negara kita. Misalnya, jika seseorang itu berhibur tanpa menjaga batas pergaulan, ia akan menyebabkan berlakunya pergaulan bebas, kes rogol, sumbang mahram dan liwat. Kesan daripada hal ini, peningkatan peratusan kelahiran anak luar nikah dan kes pembuangan bayi akan kerap berlaku di negara kita. Bertepatan dengan surah Ghafir ayat 75, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, "Dzalikum bima kuntum tafrahuna fil ardi bighairil haqq wa bima kuntum tamrahun." Maksudnya, lalu dikatakan kepada mereka setelah ditimpakan dengan azab seksa, balasan buruk yang demikian ini disebabkan kamu dahulu bersukaria di muka bumi dengan cara yang salah pada hukum Tuhan dan disebabkan kamu bersenang lenang dan bermegah-megah dengan berleluasa dalam maksiat. Sekian saudara pengerusi. Terima kasih Saudari Akila. Hal ini jelaslah bahawa terdapat banyak perkara negatif yang dapat kita lihat sekiranya kita di dalam hiburan yang melampau. Oh, di sini terdapat soalan daripada Facebook yang bernama Nadir bin Salih. Soalannya berbunyi, apakah peranan ibu bapa dalam mengatasi permasalahan hiburan secara berlebihan daripada terus berlaku dalam kalangan remaja? Jadi, tanpa melengahkan masa, bolehkah saya bertanya kepada panel-panel kita berkongsi pendapat beliau tentang peranan ibu bapa dalam mengatasi permasalahan hiburan yang melampau di kalangan remaja? Silakan saudari. Izinkan saya untuk menjelaskan tentang cara mengatasi hiburan yang berlebihan dalam kalangan remaja daripada aspek ibu bapa. Ibu bapa perlulah memberi pendidikan awal dan perhatian yang secukupnya kepada para remaja yang sejak kecil lagi. Bak kata pepatah, meluntur buluh biarlah dari rebungnya. Oleh itu, ibu bapa perlulah menitik beratkan tentang impak berhibur secara melampau kepada anak-anak supaya mereka lebih cakna dengan perkara tersebut apabila mereka meningkat dewasa kelak. Ibu bapa juga perlulah memberikan perhatian dan kasih sayang secukupnya
kepada anak mereka dan mengehadkan penggunaan gadget. Sekian. Alhamdulillah saudari Naziha yang petah berbicara. Penjelasannya rasa sangat mantap. Jelaslah bahawa ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam mengatasi hiburan yang melampau dalam kalangan remaja. Kepada saudari Fahana, saya pasti anda ada pendapat yang ingin disampaikan. Boleh saudara pengerusi, dari perspektif saya, tiada apa yang boleh mengubah seseorang individu itu selain daripada dirinya sendiri. Mendalami ilmu agama juga menjadi salah satu cara untuk mengawal diri kita daripada bersunut secara berlebihan. Apa yang terlintas di fikiran saya saat mengetengahkan isu ini adalah seseorang individu itu haruslah memiliki kawan yang juga berusaha untuk mendalami ilmu agama agar diri kita juga terikut dengan yang dilakukan oleh mereka. Selain itu, menghadirikan diri dalam majlis ilmu dan merajikan diri untuk menelaah bahan rujukan yang juga berunsurkan ilmiah juga dapat menyuntik iman sedikit demi sedikit dalam diri seseorang, seperti peribahasa sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Kesannya seseorang individu itu lebih banyak menghabiskan masa yang mereka ada untuk melakukan perkara yang mendatangkan pahala di samping mengisi masa lapang dengan aktiviti yang tidak sia-sia. Sekian, terima kasih. Terima kasih saudari Fahana atas penerangan yang jelas sebentar tadi. Tuntasnya, berdasarkan penerangan yang telah dibahaskan oleh panel-panel kita, hiburan itu ada baik dan buruk, ada positif dan ada negatif. Namun, janganlah kita berhibur dalam keadaan yang melampaui batas syariah. Hal ini dapat diselitkan dengan sebuah potongan ayat Al-Quran, iaitu, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan, iaitu melampaui batas dengan cara yang tidak benar di dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikut hawa nafsu orang-orang terdahulu yang telah sesat, iaitu sebelum kedatangan Muhammad. Dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia dan mereka dari jalan yang lurus. Daripada surah Al-Ma'idah ayat 577. Sekian, sampai di sini sahajalah forum kita pada hari ini. Izinkan saya menutup sesi forum kita yang bertajuk hiburan indah atau sebaliknya dengan sebuah pantun. Kalau pergi ke Tanjung Keramat, anak manis jangan diangkat. Bersama kita memohon rahmat, moga majlis kita mendapat berkat. Sekian, terima kasih.